Kisah yang pertama ni adalah mengenai seorang staff dari pekerja hospital lah di bahagian bilik mayat. Dia mengatakan bahu rasa berat lepas potong tangkal jenazah. Seorang jururawat menceritakan pengalaman mistik. Okay. Seorang pembantu pegawai perubatan berkongsi pengalaman kawannya yang dipercayai dirasuk selepas pulang ke rumah. Kisah ni telah dikongsikan menerusi sebuah video dan dimuat naik di dalam TikTok dan meraih pelbagai respon daripada warga maya. Ujar lelaki ni, kawannya yang bertugas pada shift bermula 2 petang hingga 9 malam dipercayai telah dirasuk sejurus pulang dari tempat kerja. Difahamkan ketika bertugas, kawannya perlu mengendalikan jenazah wanita tua dan terjumpa lilitan tangkal berwarna hitam. Dia tengah menguruskan jenazah seorang wanita tua ni. Tengah-tengah diuruskan sekali dia nampak, alamak, ada lilitan. Jadi artikel ni mengatakan biasalah bila meninggal dekat ward, misi akan uruskan jenazah tu buat last office, iaitu LO, kafan apa semua. Jadi bila masa dia tengah bersih-bersihkan jenazah, dekat perut wanita tu ada pakai macam satu lilitan tangkal warna hitam. Nak tak nak kenalah potong, sebab nak bersihkan jenazah kan tak boleh ada apa-apa barang dekat jenazah. Jadi dah minta izin dengan keluarga by phone, menerusi panggilan lah maksudnya. Dia pun potong lah. Bila potong, tiba-tiba dia rasa macam ada satu angin dari belakang bertiup dekat leher dia. Masya Allah. Apa yang lebih mengerikan, wanita tersebut dikatakan mula berasa seram sejuk, namun dia sama sekali tidak mengindahkannya dan terus pulang ke rumah. Bila dah pukul 9 malam tu, dah buat report apa semua, dia pun balik. Bila balik, dia rasa berat dekat bahu dengan kepala. Sampai je rumah, dia dah tak ingat apa-apa. Waktu yang dia tak ingat apa-apa tu sebenarnya dia dah dirasuk. Jadi katanya selang 4 hingga 5 jam tu, selepas tu barulah dia sedar. Dia sedar tengok orang dah ramai dekat rumah dia. Suami dia dekat sebelah, apa semualah kan. Lepas tu suami pun ceritalah apa yang terjadi. Ada ustaz datang rumah, berubatkan dia dan tanya macam-macam. Lepas tu dia pun tanyalah suami, ada ke dekat hospital tu buat apa-apa prosedur lah kan. Jadi dia menceritakan pada suami dengan ustaz tu, dia ada potong tangkal dekat satu jenazah ni, dekat bahagian perut. So lepas tu dia rasa macam lain macam. Bila dah sampai rumah, dia rasa dia punya bahu berat, dia terus tak ingat apa-apa dah. Jadi itulah kisah ni sebenarnya tergantung sebenarnya. Tapi nak menerangkan kita walaupun kita belajar daripada sudut sains, kita pun negara kita pun teknologi pun dah orang kata okey, tapi kan orang kata benda-benda misteri ni tetap ada tau sebenarnya. Jadi bila kita nak menguruskan sesuatu jenazah, macam jenazah ke apa ke, bila kita tengok ada benda-benda pelik dekat apa orang kata badan jenazah tu, lebih baiklah bagi pendapat saya, lebih baik kita rujuk pada orang yang lebih berilmu lah, seperti ustaz, orang-orang lama lah yang dah biasa menguruskan jenazah ni. Jangan kita pandai-pandai. Kalau kita pandai-pandai, jadi macam ni lah kan, benda tu mengikut balik rumah. Tak pasal-pasal kena rasuk lah, sakit lah, apalah kan. Jadi itulah dia perkongsian yang pertama pada malam ini. Sekian, terima kasih. Kisah yang kedua ni adalah mengenai 10 tahun di bahagian postmortem, urus mayat
dihukum gantung. Seram teruk. Paling tak boleh lupa, ayah lari tak cukup tanah. Macam mana ceritanya ya? Okey, cerita dia macam ni. Mendengar perkataan bilik mayat saja sudah cukup membuatkan bulu roma seseorang tu meremang. Apatah lagi bagi mereka yang berpengalaman masuk atau bertugas sendiri dekat situ. Okey. Menerusi satu posting di FB, seorang pelajar berkongsi pengalaman yang dialami oleh bapanya yang bertugas di sebuah hospital selama 40 tahun. Lama tu bertugas. Dalam bertahun-tahun bekerja, ayah pernah ditempatkan di unit kecemasan dan pernah juga menjadi tenaga pengajar di sekolah latihan kesihatan. 10 tahun terakhir sebelum ayah bersara, ayah mohon untuk ditugaskan ke dalam unit postmortem. Bila cakap pasal postmortem ni, dah tentulah melibatkan orang yang dah mati. Jadi kata si ayah ni, aku masih ingat hari pertama ayah bekerja dengan rumah mayat. Katanya bau mayat punyalah kuat sampai arwah mak tak bagi ayah masuk rumah. Kena mandi air limau nipis ke, air lemon apatah, baru hilang bau tu. Itu pun baju seluar semua kena bakar, takut ada badi mayat. Kata pelajar berkenaan. Menurutnya, sepanjang 2 tahun pertama bapanya bekerja di rumah mayat, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, memasuki tahun ketiga, beberapa kejadian aneh mula berlaku. Mungkin ada yang familiar dengan term rigor mortis, di mana anggota badan mayat mengejang lepas beberapa jam. Malam tu, masa tengah potong sana, potong sini, tiba-tiba tangan mayat tu pegang pergelangan tangan asisten ayah. Ya Allah, punyalah kuat mayat tu genggam sampai menjerit pembantu ayah. Masa dia tengah potong-potong sekali benda tu, genggam tangan kan. Astagfirullahalazim, kata asisten ayah ni lah kan. Ayah cuba tolong leraikan genggaman tu, tapi tak boleh. Punya kuat tu macam dah lock. Cuba congkel pun tak boleh juga. Nak tak nak, terpaksalah potong jari jemari dia. Rigor mortis ni ikut kefahaman ayah, mayat just tip je. Tapi kenapa pula bila ayah pusing bilik mayat tu, mata dan kepala mayat tu ikut sekali? Ini bukan rigor mortis, ayah kan. Lepas tu ayah laungkan azan, berselang Al-Fatihah 3 kali. Maksudnya macam ni tau. Rigor mortis ni kadang-kadang mayat tu bila mengejang kan, kadang-kadang ada yang rigor mortis mayat tu bangun tiba-tiba, benda angin dalam perut lah kan. Kadang-kadang mayat tu bergerak dengan sendiri, urat lah kan. Kalau kata ada mayat yang tiba-tiba dia genggam tangan orang tu, itu adalah rigor mortis. Tapi kata si ayah ni kan, bila ayah tu keliling dekat mayat tu, mata dan kepala mayat tu ikut ke mana ayah tu pergi. Ikut macam ni, mata dia ikut. Itu rigor mortis apanya tu? Sentap punya sentap, barulah lepas tangan. Apa lagi, berlarilah 2 orang tu keluar dari bilik mayat. Masa masuk semula, mayat tu dah tak ada atas tempat bedah. Bila pusing, baru nampak sekujur tubuh terbaring betul-betul sebelah tempat dia baring tadi. Ceritanya. Belum lagi kisah apabila seorang jururawat diserang histeria selepas menguruskan mayat seorang warga negara asing yang meninggal dunia kerana penyakit demam denggi berdarah. Katanya orang cuba terangkan, baca surah-surah apa yang patut. Adalah kawan ayah seorang ni, staf hospital tu juga yang tinggi ilmu agamanya.
Kawan ayah ni tanya, cuba beritahu nampak apa. Katanya, tu, ada hantu, ada pocong, kata nurse yang menangis sambil ketakutan, sambil jari menunjuk ke arah ayah. Kata si ayah, bulu tengkuk punyalah meremang macam nak terapung rasanya. Jadi kawan ayah pelan-pelan pergi belakang ayah dan menerkam. Kata ayah, dia rasa belakangnya macam disepak, tapi tak tahulah siapa yang sepak. Tapi memang terpelanting dia ke depan. Bila dia putar je badan, nampak kawan ayah tengah genggam rambut makhluk yang panjang hitam, tengah tercangkung. Agaknya the whole scene was too much untuk ayah aku. Ayah aku pingsan, ceritanya. Insiden yang paling tidak dapat dilupakan oleh bapanya adalah ketika menguruskan mayat seorang lelaki yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Selain keadaan wajah mayat yang mengerikan, ada satu insiden yang membuatkan bulu roma semua petugas bilik mayat ketika itu meremang. Bila selesai, mayat disimpan dalam peti sejuk sementara menunggu tuntutan waris. Pejabat urusan bilik mayat betul-betul sebelah tempat simpanan mayat. Masa tengah masukkan report semua, tiba-tiba terdengar suara orang menangis dari sebalik dinding. Menangislah. Dalam pejabat ada 3 orang termasuk ayah. Mula-mula masing-masing buat tak tahu. Bila dah berpanjangan, semua tak boleh buat tak indah. Pemandu ambulans pandang ayah. "Din, kau tak payah cakap apa-apa," kata ayah tenang. Dalam hati, Tuhan aja yang tahu. Makin lama makin kuat pula raungan tersebut. Siap cakap macam mana tahu? Maafkan Aboy. Ampunkan Aboy. Ceritanya macam itulah. Sungguh pun menyeramkan, namun ketiga-tiga mereka tetap mencekalkan hati dan meneruskan tugasan di pejabat sehingga selesai. Masa nak beredar, raungan masih berterusan. Perasaan ingin tahu membuatkan ayah usah ke dalam bilik simpanan mayat tu. Nak tahu apa yang ayah aku nampak, katanya. Ayah aku nampak ada seorang lelaki bogel sedang menatap di salah satu pintu peti sejuk simpanan mayat. Dan ayah amat pasti fridge tu simpan mayat orang yang kena gantung sebentar tadi. Kawan ayah yang driver ambulans dah cabut dululah. Ayah dengan seorang lagi, apa lagi? Lari tak cukup tanah, ceritanya lagi. Sehingga kini, ayah tak boleh lupakan pengalaman yang dialami semasa beliau bertugas di bahagian postmortem. Sekian, terima kasih. Itu dia saudara, kisah yang kedua ni. Kisah yang kedua juga. Memang malam ni pun Brother Fai memang kumpulkan kisah-kisah petugas bilik mayat. So inilah pengalaman-pengalaman daripada petugas-petugas bilik mayat. Jangan heran benda-benda macam ni akan orang kata mereka alami. Percaya tak percaya benda ni, mereka kena hadap juga. Ada tak dekat sini yang pernah bertugas dekat bilik mayat ataupun yang masih lagi bertugas sebagai asisten bilik mayat? Kalau boleh nanti kejap lagi boleh naik kotak untuk kongsikan pengalaman. Kisah yang ketiga ni, katanya tajuknya macam ni. Tengok cermin, pandang belakang,
mayat bangun. Kisah mendebarkan dilalui pemandu van jenazah pada 1980-an. Seringkali kita terfikir bagaimana agaknya cabaran bekerja sebagai penjaga bilik mayat maupun pemandu van jenazah. Apatah lagi dalam filem pun ada babak-babak seram membabitkan dua pekerjaan ini. Membuatkan kita sendiri rasa seram sejuk, membayangkan keseraman dilalui mereka ketika bertugas. Senin, nama dia Senin. Senin Jais, berusia 78 tahun, merupakan bekas pemandu van jenazah dan ambulans Hospital Melaka dan sepanjang 30 tahun berkhidmat. Ada pengalaman yang dia sendiri tidak dapat lupakan. Katanya, kejadian itu berlaku sekitar tahun 1980-an ketika dia membawa jenazah dari Hospital Melaka ke Batu Pahat, Johor, dan ditemani penjaga rumah mayat Rohani Akop. Menyaksikan mayat bangkit dari pembaringan adalah peristiwa yang tidak dapat dilupakan sehingga kini. Kejadian ini berlaku ketika kami sampai ke Muar. Melalui cermin pandang belakang, saya dapati mayat itu bangun walaupun ditutup kain putih. Kira-kira 10 hingga 15 minit kemudian, mayat terbabit baring semula sehinggalah kami tiba ke kediaman keluarga mayat berkenaan. Menurut Senin, katanya dia bersyukur diberi kekuatan dan semangat sepanjang perjalanan untuk menyelesaikan tugas menguruskan jenazah dengan selamat. Katanya macam ni tau. Saya bersyukur tiada sebarang kemalangan berlaku sepanjang bertugas membawa ambulans ataupun van jenazah dan lori sampah di hospital. Malah kerjasama baik diberikan orang ramai yang memberi laluan ketika ambulans melalui kawasan perumahan dan kampung juga melancarkan pergerakannya membawa pesakit. Antara pengorbanan yang dilakukan pemandu van jenazah bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah adalah bekerja ketika Aidilfitri apabila dipanggil untuk bertugas. Meskipun dilihat hanya memandu, namun kata Senin, tugas pemandu di hospital mencabar kerana perlu fokus yang tinggi di atas jalan raya. Jadi soalannya kat sini, apakah cabaran korang dalam bekerja? Cuba share. Okey, sekian daripada perkongsian Senin Akop namanya. Kisah kali ini adalah mengenai Limok dengar jenazah berzikir. Macam mana ceritanya? Okey. Cerita dia macam ni ya. Ya, betul. Profil nak cerita lah ni. Bertugas sebagai pengurus jenazah memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Selain kecekalan kerana sudah pasti melalui pelbagai resam demi menunaikan tuntutan fardu kifayah. Ketika mengurus jenazah, pastinya tidak sunyi melalui kisah seram dan teladan yang menginsafkan diri. Bagi Ahmad Fazli Zainal Abidin, 39 tahun, sudah 10 tahun berkecimpung dalam bidang itu melalui pelbagai pengalaman dari kisah tragis, sedih, seram dan lucu. Tugasnya menguruskan jenazah daripada memberi bantuan, nasihat kepada waris, memandikan, mengkafankan dan menghantar ke pelbagai lokasi termasuk ke Sabah dan Sarawak yang bergerak di bawah Afza Kifayah, iaitu badan bukan kerajaan NGO bagi pengurusan jenazah. Ahmad Fazli atau mesra disapa Limok berkata tugas beliau hanya berseorangan mengurus termasuk
memandu kenderaan jenazah untuk membawa jenazah ke kediaman mereka. Kongsinya, ada beberapa pengalaman sedih dan seram yang terus kekal dalam memorinya. Kejadian beberapa tahun lalu, seperti biasa, saya bertugas berseorangan menghantar jenazah dari sebuah hospital di Kuala Lumpur ke Rantau Panjang, Kelantan. Jenazah tiba ke rumah waris dengan selamat kira-kira jam 2.30 pagi. Kemudian, bertolak balik ke rumah saya di Puncak Alam, Shah Alam, Selangor. Ketika tiba di satu kawasan di Tanah Merah, Kelantan, saya ternampak susuk badan mengenakan baju kebaya lusuh dan berpayung kertas, iaitu payung kubur lama, berjalan seorang diri. Melihat itu, hati saya berdebar-debar. Siapa tu? Ketika semakin menghampiri makhluk berkebaya itu, ia sama-sama bergerak selaju kenderaan jenazah yang saya pandu. Berderau darah saya dan macam-macam ayat saya baca. Tapi mujur gangguan tak lama. Benda tu hilang selepas berselisih dengan lori ikan. Apabila sudah hilang, saya jadi risau. Saya membayangkan seperti cerita seram di televisyen. Apabila benda seperti ini hilang, tetapi kemudian akan masuk dalam kenderaan, duduk di belakang atau di sebelah pemandu. Tapi mujurlah tiada kejadian sebegini, tawanya mengenangkan peristiwa itu. Pengalaman lain yang dilalui disifatkan aneh, tapi sebenarnya adalah kisah benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Misty Bongster. Salam seram profile. Salam seram buat awak, Misty Bongster. Tapi mujurlah tiada kejadian sebegini, tawanya mengenangkan peristiwa tu. Pengalaman lain yang dilalui ini pula disifatkan aneh tapi benar. Okay. Dia menghantar jenazah ke tanah perkuburan Puncak Alam. Tiba-tiba jenazah tu memberi salam 3 kali kepada saya. Masya Allah, terima kasih Misty Bongster. Terima kasih banyak-banyak. Ketika itu, saya tidak panik atau takut. Sebaliknya, hanya berfikiran positif dan menginsafkan saya. Mungkin jenazah tu orang beriman yang mempunyai banyak amalan. Subhanallah. Dalam satu lagi kejadian, ketika menghantar jenazah wanita dan dari sebuah hospital di Selangor ke kampung waris di Bentong, Pahang, setiba di satu kawasan di Bentong, saya dengar suara jenazah tu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuba anda bayangkan. Ya, Misty Bongster, jenazah tu berzikir. Seperti biasa, saya perlu mententeramkan diri untuk tidak berfikir macam-macam. Selepas selesai menghantar jenazah tadi, saya singgah minum di sebuah kedai berhampiran dan bercerita mengenai kejadian tu. Saya dimaklumkan oleh pemilik kedai tu, jenazah berkenaan adalah seorang ustazah. Masya Allah, subhanallah. Itulah kebesaran Tuhan yang sekaligus memberi iktibar untuk saya menjadi insan lebih beriman. Katanya juga pengasas Afza Kifayah. Beliau juga melalui peristiwa paling menyayat hati apabila perlu menguruskan jenazah pasangan suami isteri berusia 40-an yang meninggal dunia akibat COVID-19. Yang menyedihkan, kematian kedua-duanya itu berlaku selang antara satu sama lain dalam tempoh 24 jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Awalnya saya menerima panggilan dari Hospital Kuala Lumpur iaitu HKL meminta urus jenazah wanita mangsa COVID-19 dan menghantarnya ke kampungnya di Melaka. Disebabkan tidak menatap jenazah, waris meminta saya melintasi depan rumah supaya anak-anak arwah dapat melihat keranda. Ya betul, Mr. Bongsa, memang sedih. Sedih melihat wajah 3 anak arwah ditinggalkan ibunya dalam usia masih kecil. Selesai menguruskan dan mengebumikan jenazah itu, saya pulang ke Kuala Lumpur. Esoknya pula mendapat panggilan lagi dari HKL meminta saya menguruskan dan menghantar satu lagi jenazah lelaki ke Melaka, juga meninggal akibat COVID-19. Rupanya jenazah itu adalah suami kepada jenazah wanita itu yang baru dikebumikan beberapa jam yang lalu. Allahu Akbar. Sekali lagi, saya melintasi rumah sama supaya anaknya dapat melihat keranda dari jauh. Allahu Akbar. Saya pun tak dapat nak bayangkanlah. Saya tak dapat menahan sedih dan air mata berjurai mengenangkan nasib mereka dalam masa 24 jam. Anak-anak itu kehilangan ayah serta ibu, katanya. Ini kisah lucu pula, kan? Berkongsi lanjut, selain kisah seram dan sedih, terselit juga kisah lucu ketika beliau menghantar jenazah jauh di luar kawasan, terutama ketika wabak COVID-19 ni. Katanya, beliau perlu menguruskan jenazah mangsa COVID-19 untuk dihantar ke pelbagai lokasi dengan lengkap pakaian pelindungan diri lah, PPE dan sepenuhnya. Memang tak selesa. Panas dia tu kan. Terseksa selain perlu menahan lapar serta dahaga kerana perjalanan yang jauh, dan paling teruk terpaksa menahan kencing. Allahu Akbar. Ketika kali kedua mengurus jenazah mangsa COVID-19 ni ke luar daerah, saya pakai lampin, pakai buang dewasa. Allah. Terpaksa kencing dalam pampers lah. Tak pernah pakai. Bila nak buang air kecil, sangatlah tak selesa, katanya. Kebetulan pula untuk jenazah kedua ada pemandu kedua. Susah betul nak kencing. Ada orang dekat sebelah. Masya Allah, katanya. Teruk betul. Namun, selepas tu boleh dikatakan setiap hari beliau akan bertugas membawa jenazah COVID-19 ni ke luar daerah. Kelak yang kau mesti bangsa. Bijak juga pakai pampers. Memang terpaksa, kan? Dia bukan boleh singgah mana-mana, kan? Dia bawa jenazah COVID-19. Bahaya tu. Ada satu kes ketika ke Kelantan, dah mula selesa pakai lampin dewasa lah masa tu. Apabila rasa nak terkencing, dia terus kencing aja. Itu dah kira dah okey lah tu, kan? Sampai saja Kuala Krai, turun kereta, saya tengok tempat duduk dah basah. Rupanya lampin bocor, katanya sambil ketawa. Itulah pengalaman pengalaman si Limuk. Nama dia Limuk. Sampai basah lampin dia, kan. Sekian, terima kasih. Okey, Brother Fai nak kongsikan satu perkara, Okey. Ucapan, nak kongsikan satu ucapan, ya. Ucapan ni khas buat sahabat Brother Fai. Buat 2 orang sahabat Brother Fai, iaitu Mr. Bongster dan juga Brolah TV. Brolah TV mungkin tak ada, Mr. Bongster ada dekat sini lah. Terima kasih. Bro Fai nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Bongster dan juga Brolah TV. Sebagai seorang sahabat, Bro Fai sayang korang. Dan Bro Fai nak ucap terima kasih kerana Mr. Bongster dan juga Brolah TV memberikan semangat semula dan kekuatan
dalam Bro Fai meneruskan lagi live Malam Mistik Bro Fai ni. Okey, ni ada satu lagi perkongsian kisah seram Tapi cerita ni Bro Fai belum sempat untuk untuk menderas kisah ni. Sebelum tu Bro Fai ingin mohon ampun dan maaf kepada anda semua sekiranya pada kali ni kisah ni kalau penyampaian Bro Fai agak tergagap sikit sebab tak sempat lagi nak menderas kisah ni. Okey, jom kita layan kisah ni. Kisah yang bertajuk Jenazah Balik ke Rumah. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhanku. Kisah ini terjadi pada akhir tahun 1990-an di sebuah kampung di Selangor. Kisah ni diceritakan semula oleh rakan penulis kepada penulis untuk dijadikan iktibar. Yusuf bukan nama sebenar dan Mariam bukan nama sebenar juga. Tinggal di sebuah kampung yang aman damai. Pada satu hari, Mariam telah mengajak Yusuf menemaninya ke pekan untuk membeli barang dapur yang sudah kehabisan. Yusuf memang sangat memahami isterinya yang sangat rajin memasak. Sementara dia bersetuju untuk menghantar Mariam membeli barang dapur di pekan, setelah penat membeli belah, mereka berdua pun pulang dengan membonceng motosikal ke rumah. Mariam sangat gembira kerana pada hari tersebut dia telah berjanji ingin memasak sedap untuk anak-anaknya. Tiba-tiba tanpa diduga, motosikal mereka bergoyang dan beg tangan yang dipegang Mariam disentap oleh peragut bermotosikal. Astagfirullahalazim. Berlaku tarik-menarik dan pada masa itu Mariam jatuh ke jalan raya dan menghembuskan nafas yang terakhir di sisi Yusuf yang pada masa itu mengerang kesakitan. Jenazah Mariam telah disempurnakan oleh penduduk kampung dan ramai penduduk kampung yang mengucapkan takziah pada Yusuf. Pemergian Mariam sangat dirasai oleh anak-anaknya yang masih kecil dan bersekolah. Setelah disembayangkan, jenazah Mariam telah dibawa oleh van jenazah ke kubur untuk dikebumikan. Sebelum lubang kubur khas untuk jenazah Mariam telah digali, sebelumnya katanya, lubang kubur khas untuk jenazah Mariam telah pun digali oleh Pak Kadir. Sementara dia mengetahui kematian Mariam sementara dia mengetahui kematian Mariam seperti yang diamanahkan oleh Tok Imam Majid. Van membawa jenazah bergerak perlahan menghampiri kawasan perkuburan dan berhenti di satu sudut kawasan tersebut. Pintu bonet van dibuka. Kelihatan adik-beradik dan kaum keluarga arwah Mariam dan Yusuf mengusung jenazah ke lubang kubur. Kerja-kerja mengebumikan telah berjalan dengan sempurna. Jenazah dimasukkan dihadapkan ke kiblat. Tiba-tiba pula hujan turun dengan lebatnya tanpa diduga. Tanah terus ditimbus dengan segera supaya kubur arwah tidak dimasuki air. Jadi Pak Kadir dan ahli keluarga jenazah bertungkus lumus menimbus liang lahat arwah Mariam. Sesudah ditimbus, Tok Imam Majid segera membaca talqin untuk jenazah dalam keadaan hujan lebat dan petir, tanpa menghiraukan keadaan jubah putihnya yang basah kuyup.
Akhirnya selesai sudah urusan mengebumikan jenazah tersebut. Malam esoknya, kenduri tahlil diadakan di rumah Yusuf untuk arwah Maryam. Selesai saja kenduri tahlil dibuat, Yusuf yang keletihan sejak petang tadi melayan saudara mara yang melawatnya tertidur di katil. Malam tu, Yusuf bermimpi didatangi oleh arwah Maryam yang meminta dia membuka tali kafannya yang terlupa dibuka sewaktu dikebumikan. Katanya macam ni, Abang, tolonglah Maryam bang. Tolong Maryam bang. Tolong bukakan tali kafan Maryam. Tolonglah bang. Maryam. Ya Allah, Maryam. Allah. Astagfirullahalazim. Yusuf terjaga dari tidur dan berfikir sejenak. Adakah dia belum membuka tali kain kafan Maryam? Persoalan tu bermain di fikiran Yusuf berulang kali pada malam tu dan menyebabkan Yusuf tidak lena tidur. Yusuf juga terlupa ketika itu kerana pada masa tu dia hanya memerhatikan dan sedang kesakitan dan tidak dapat membantu menurunkan jenazah Maryam. Tugas itu diambil alih oleh adik arwah dan beberapa kaum keluarga yang lain. Mimpi itu tidak diceritakan oleh sesiapa sehinggalah hari yang ketiga berturut-turut dia bermimpi yang serupa. Yusuf dah jadi tak tenteram, lalu menceritakan pada Tok Imam Majid. Tok Imam Majid menyarankan Yusuf membuat laporan polis untuk tindakan lanjut. Setelah laporan telah dibuat oleh Yusuf, pihak polis, Tok Imam Majid dan beberapa penduduk kampung yang dijemput Yusuf datang untuk membantu Yusuf menggali semula kubur Maryam. Walaupun berat hati, tetapi bagi Yusuf, dia cuba menghuraikan apa yang telah terjadi di sebalik mimpinya. Dia gali. Dia gali. Setelah kubur digali, ternyata benar sangkaan Yusuf. Tali kain kafan Maryam masih belum dibuka. Astaghfirullahalazim. Masing-masing yang berada dekat situ diam membisu dan tergamam dengan apa yang terjadi ke atas Maryam. Subhanallah. Kuasa Allah menentukan segala-galanya. Jadi tali kain kafan dibuka dan tanpa berlengah jenazah dikebumikan semula. Tok Imam membaca talqin semula untuk menghormati jenazah si mati. Petang tu, gempar cerita mengenai jenazah Maryam digali semula. Namun bagi Yusuf, dia reda dengan ketentuannya. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Cerita ni dah 13 tahun berlaku, tetapi ia sentiasa diingatan penulis. Kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Sekian.